Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala muliakan, pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari-hari kena syukur, setiap waktu, setiap masa kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka syukur ni banyak bentuknya. Antara malam ni juga kita akan bicarakan salah satu tanda syukur kepada Allah, iaitu ibadat. Semua perkara ibadat menunjukkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni akan bicarakan tentang ibadat Nabi SAW. Panjang bagaimana ibadat Nabi, bagaimana kesungguhan Nabi SAW beribadat, dan bagaimana Nabi SAW bangun malam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri nikmat kehidupan kepada kita, alhamdulillah, sampai sekarang, sehingga hari ini, bulan ini, tarikh ini, Allah masih beri kehidupan kepada kita. Tandanya supaya kita lagi hampir dengan Allah, tandanya supaya kita dekat dengan Allah, tandanya supaya kita selalu ingat Allah, jangan lupa Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah sesekali lupa kepada hamba-hamba dia, tak pernah sesekali. Walaupun makhluk yang mana di daratan, di lautan dalam pun tak pernah Allah Ta'ala melupakan. Tapi manusia seringkali melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan solat yang kita buat tadi pun antara salah satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala muliakan, yang mana ibadat perkara yang sangat penting. Ibadat ialah perkara yang mana menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil ibadat. Baca Quran, solat, zikir, bersalawat, buat perkara-perkara kebaikan, itu semua dipanggil ibadat. Apa perkara yang hubung kepada Allah, yang ingat kepada Allah, itu dipanggil ibadat. Bukan ibadat solat je, tak. Semua perkara yang hubung kepada Allah, ingat Allah, maka itu dipanggil ibadat. Maka kita lihat bagaimana ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita rasa Nabi special, orang yang maksum, tak ada dosa, orang yang Allah Ta'ala pelihara, orang yang confirm syurga. Itu apa yang kita tahu, kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan. Tapi adakah kita lihat di sebalik keistimewaan tu bagaimana kesusahan, kesulitan, kesabaran Nabi SAW dalam menyampaikan amanah perintah daripada Allah kepada umat dia, sehinggalah kepada kita pada hari ini. Cukuplah lihat ibadat kita dengan Nabi SAW, memang jauh beza lah. Antaranya ibadat kita yang fardu, solat dia, solatnya yang fardu, yang lain semuanya sunat. Solat duha sunat, solat witir sunat, solat sunat sebelum subuh sunat, solat tahajud sunat. Ini untuk umat. Tapi untuk Nabi, semua hukum dia adalah wajib. Solat tahajud wajib untuk Nabi SAW.
Solat witir wajib untuk Nabi SAW. Solat duha wajib untuk Nabi SAW. Dan solat sunat sebelum subuh wajib untuk Nabi SAW. Bayangkan. Kita rasa bolehlah Nabi orang maksum. Tak lihat bagaimana kesusah payahan Nabi SAW menjalankan amanah daripada Allah, kemudian untuk umat. Satu untuk Allah, perintah Allah kena sampaikan, kemudian tugas dia pula nak sampaikan kepada kaum dia dan sampaikan kepada kita. Nabi sayang kepada kita, sayang sangat Nabi. Dia tahu kita tak mampu nak buat ibadat yang hebat-hebat, tak mampu. Kalau solat tahajud wajib, Allahu Akbar, agak-agak macam mana fardu dah wajib, campur solat tahajud wajib. Awal-awal permulaan Islam, zaman para sahabat, solat tahajud wajib selama setahun je. Selepas tu dah diturunkan martabat menjadi sunat muakkad. Kalau tahajud dah wajib dengan fardu lagi, fardu pun na'udzubillah, ya Allah, pun kita pun dah lemah iman kita dah. Ada yang nak buat, ada yang tak apalah, nantilah, tunggu ada masa, tunggu dapat hidayat. Allah, berapa ramai kalau tahajud pun wajib, berapa ramai manusia akan qada. Kemudian witir pun wajib. Kemudian duha, dan nanti belakang kita akan cerita bagaimana Nabi SAW bangun malam, Nabi akan solat sebanyak 13 rakaat. 8 solat tahajud, 2 dan 5 solat witir. Nabi SAW setiap hari. Itu paling kurang tu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian solat duha kita sunat je. Buat 2 pun boleh, buat 4 pun boleh, buat 6 boleh, 8 boleh, 10, 12 boleh. Tapi Nabi wajib. Allahu Akbar, wajib hari-hari kena 12 rakaat. Bayangkan, berat tak berat tanggungjawab yang ditanggung, dipikul oleh Nabi SAW dalam kategori ibadat. Ibadat je dah cukup dah, belum lain lagi belum lain lagi, buat ibadat dia, belum kena sampaikan perintah dakwah lagi kepada umat, kepada kaum dia, belum bagaimana banyak tugas-tugas para rasul Nabi kita SAW. Kita hari ini solat duha 2 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat Allah Ta'ala akan terpelihara kita daripada di kalangan orang-orang yang lalai. 4 rakaat Allah Ta'ala akan golongkan kita di kalangan abidin, orang yang ahli ibadat. 6 rakaat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan hajat kita, keperluan kita. Allah akan mudahkan 6 rakaat. 8 rakaat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan golongkan kita di kalangan minal qanitin, orang yang qanitin, orang yang bersungguh, yang teguh dalam ibadat. 8 rakaat. 10 dan 12 rakaat Allah Ta'ala akan bina maligan di dalam syurga untuk kita. 12 rakaat. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi. Setiap amalan ada kelebihan-kelebihan dia. 2 rakaat terpelihara daripada orang lalai. 4 rakaat di kalangan orang yang abidin. 6 rakaat Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita, hajat kita. 8 rakaat Allah akan golongkan kita di kalangan orang yang qanitin. Kemudian 10, kemudian 12 Allah Ta'ala akan bina maligai dalam syurga. Jadi bagi iman yang kuat, macam tuan-tuan dan perempuan, bolehlah buat 2, 6 kali. Bagi saya ni iman lemah ni, saya buat 4. Nak cepat, tak nak 2, iman lemah, tak kuat, buatlah 4 rakaat. Sebelum pukul 8 4 rakaat. Nanti tengah waktu rehat 4 rakaat lagi. Nanti dah habis kelas pukul 12 buat 4 rakaat lagi. Iman lemah. Kalau iman kuat 2 tu 2 6 kali salam. Bayangkan. Tapi saya 3 kali salam je. 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 4 rakaat. 4 rakaat macam solat zuhur, niat dia saja ke solat sunat duha 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang Ta'ala muliakan, kita lihat bagaimana hadis tentang kesungguhan Nabi SAW dalam beribadat. Yang pertama,
an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamahu faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akuna 'abdan syakura. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan solat malam sehingga kelihatan bengkak kedua-dua kaki. Maka dikatakan kepadanya, kenapa kamu memberatkan diri kamu ya Rasulullah sebegini, sedangkan Allah telah pun mengampunkan dosa kamu yang lalu dan yang kemudian? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Nabi ni sebenarnya kalau kita lihat lebih mendalam, apa yang Nabi buat, perbuatan Nabi semuanya untuk kita. Apa yang Nabi buat, semua yang Nabi tujukan untuk umat. Semua kehidupan Nabi daripada awal Nabi dapat kerasulan sampai habis, sampai akhir hayat Nabi, semuanya Nabi tujukan kepada kita. Kalau kita hari ni garanti masuk syurga, agak-agak macam mana? Rasa tak payah solat dah. Apa? Kenapa ustaz tak payah solat? Saya dah confirm dah, ustaz lagi, jadi confirm masuk syurga lah, tak payah solat lah, nama dah ada dalam syurga. Allah. Tapi Nabi SAW memang dah confirm dah. Tapi Nabi kenapa sampai tahap macam tu? Kita hari ni, saya pun belum pernah lagi solat sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi solat penat adalah bila nak habis, lama-lama solat. Hari kalau solat tarawih, ikut pelajar-pelajar kita yang solat satu hari 5 juzuk. Allah, 5 juzuk okey lagi, ada yang 10 juzuk satu hari. Bayangkan, dia sedaplah dibaca kat depan, kita kat belakang ni. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, Nabi SAW solat, bacaan-bacaan dalam zikir, dalam solat Nabi daripada awal angkat takbir sampai bagi salam, tidak ada yang pendek. Yang kita hari ni belajar semua yang pendek-pendek je, yang basic-basic, yang mudah untuk kita amal dan tak nyusahkan untuk siapa pun yang nak amalkan, yang nak baca dalam solat, daripada kita kecil ataupun orang mu'alaf ataupun siapa sahaja. Sedangkan Nabi SAW baca yang Nabi baca sangatlah panjang. Doa iftitah pun dah panjang dah. Yang kita baca hari ni pun rasa macam dah panjang kan? Nak hafal pun Masya Allah, anak-anak hafal pun terbalik hafal. Tapi kita bersyukur, terima kasih kepada ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita syukur, mereka telah buat garis panduan, telah gazetkan untuk kita. Ini panduan solat, ini je baca dalam solat. Inilah dia zikir pendek, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Pendek je. Selawat, rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian selawat ayat akhir. Kalau kita lihat, kalau kita nak mendalam lagi boleh. Dalam rukuk Nabi baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, panjang lagi. Sujud pun sama juga. Maka sebab itulah Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak kaki. Kemudian bila sampai surah ataupun ayat-ayat rahmat, maka Nabi akan baca doa, minta pada Allah Ta'ala jadikan ataupun berikan perkara tersebut kepada kita. Dan sampai ayat-ayat azab, maka Nabi akan minta perlindungan daripada Allah. Dan sampai ayat-ayat menceritakan kekuasaan Allah, maka Nabi akan baca bala, bahkan ya Allah, benar ya Allah. Bayangkan. Maka tak peliklah kalau kita lihat Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Semua untuk apa? Nabi tujukan kepada kita bagaimana ibadat yang terbaik, ibadat yang perlu kita lakukan. Kemudian hadis yang kedua, hadis ketiga pun sama lebih kurang, cuma riwayatnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka daripada hadis ini menceritakan kesungguhan Nabi SAW melakukan ibadat malam sehingga orang yang melihatnya berasa simpati, kerana kaki baginda kelihatan seolah-olah bengkak-bengkak kerana terlalu lama berdiri semasa solatnya.
Kemudian ucapan baginda Nabi SAW, apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kata-kata ini menunjukkan betapa besarnya rasa penghambaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua untuk saya. Peristiwa yang berlaku, kisah yang berlaku, semua untuk kita. Kita lihat bagaimana Nabi. Orang macam tu pun tetap solat sampai bengkak-bengkak, nak menunjukkan satu orang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda melahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah atas kurniaan dan nikmatnya dengan menambah ibadat. Ni, itulah saya cakap tadi. Tanda syukur kepada Allah, tambahkan lagi dekat dengan Allah, lagi hampir dengan Allah, lagi jauhkan perkara yang Allah Ta'ala murka, yang Nabi murka, yang Allah Ta'ala tak suka. Dan amat sedikit orang yang memiliki sikap sedemikian, sebagaimana diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam firman-Nya. Betul tak? Wa qalilan ma tashkurun wa qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur. Ini solat ni, ibadat ni antara tanda syukur kepada Allah. Sujud, tengok dalam kitab bab tentang bagaimana datang khusyuk dalam solat, antaranya ialah apa? Antaranya ialah banyak perkara. Antaranya ialah hati kita yakin bahawasanya dengan solat Allah Subhanahu Wa Taala akan beri nikmat kepada kita, ataupun tanda kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilun min ibadiyash syakur. Memang sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Berapa ramai manusia yang beribadat kepada Allah pada waktu ni, ketika ini. Kita bersujud kepada Allah, taat perintah Allah di rumah Allah, tapi masih ramai lagi manusia yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara kita nak perhatikan. Pertama, kita taat perintah Allah, tapi kita ikut cara siapa? Betul taat perintah Allah, solat zuhur betul, tapi tak ikut cara Nabi. 4 rakaat kita buat 2 rakaat. Agak-agak macam mana? Sebab tu setiap perintah Allah mesti berlandaskan dengan Nabi SAW. Semua perintah Allah dengan sunnah Nabi. Sebab tu hari ni manusia ataupun bangsa yang dipanggil orang Yahudi, orang musyrikin, mereka usahakan supaya manusia ni buat juga perintah Allah, tapi dengan bukan dengan cara Nabi. Apa dia? Antaranya lah dia solat. Solat di mana? Solat di rumah. Kenapa? Sunat je Ustaz. Sama je, pahala sama juga. Solat kat rumah. Solat dekat rumah je Ustaz. Jauh lah, surau tak ada. Hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan surau. Walaupun orang yang jauh dengan masjid, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala datang ke masjid. Tetapi dengan keadaan sekarang hari ini, yang mana Yahudi telah buat supaya kita rasa apa? Kita selamat, rumah private, rumah private, orang tak boleh masuk. Nak masuk kena ada access card, nak masuk tak boleh suka masuk. Berapa banyak bilangan rumah-rumah gated yang ada surau di dalamnya? Boleh bagi tahu ke? Ada tak selama ni kita pergi mungkin rumah anak kita ke, rumah saudara mara ke, rumah anak buah kita ke, yang rumah bergated, selama ni yang saya pergi, ada tak surau di dalam perumahan tersebut? Ada tak rumah gated? Kebanyakannya tak ada. Lagi-lagi lah kondo-kondo 30 tingkat, 20 tingkat. Surau kat mana? Surau kat luar, jauh sana. Nak turun lift lagi, turun bawah, lalu access card. Kalau pakai kereta lain, kena angkat palang, jalan, tunggu depan, naik lift lagi tingkat. Inilah dia, supaya manusia mengambil agama dengan cara mudah. Nabi tunjukkan pada kita. Sampai Nabi dah wafat pun, Nabi pun dipapak oleh sahabat sehingga terseret. Nak bagi tahu tanda Nabi SAW punya sungguh, nak tunjukkan solat berjemaah sangat penting, sampai dipapak oleh sahabat berapa hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Itu orang Yahudi. Dia buat perintah Allah, tak apa, buat perintah Allah, tapi supaya perintah Allah kita buat,
ikut cara kita, bukan ikut cara Muhammad. Sebab mereka dah tahu setiap perintah Allah ikut cara Nabi SAW, Prophet Muhammad, ada kejayaan. Allah dah beritahu dah dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya dalam diri Rasul, dalam diri Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, contoh ikutan yang terbaik. Allah beritahu. Mereka bukan tak kenal, mereka bukan tak tahu Al-Quran, mereka bukan tak kerja Al-Quran, mereka lebih pandai daripada kita. Bahkan lagi bab agama, bab sunnah mereka pandai sangat. Jadi mereka buat supaya apa? Supaya manusia ni amal agama ikut kesenangan, ikut senang, ikut cara kita. Ini yang jadi sedar tak sedar, satu persatu dia buat. Semua perkara, semua dengan cara-cara mereka yang jauh daripada cara Nabi SAW. Jadi kualiti tak ada, kualiti takkan datang, takkan ada. Tak perintah Allah, ibadat tapi tidak cara Nabi, kualiti tak ada. Nampak macam ada tapi tak ada, kosong je. Sebab apa? Tidak ikut cara Nabi SAW. Allah beritahu Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu dah dapat cerita Allah, ikut Nabi. Allah dah beritahu, ikut Nabi. Jadi Nabi sembahyang kat rumahnya, solat apa? Solat sunat je. Kalau Nabi solat sunat pun Nabi buat kat masjid, kan apakah jadi kita? Susah tak kita? Susah tak? Susah. Lepas tu ada perkara yang mana Nabi SAW tak buat. Kenapa? Kerana takut akan menyusahkan umat dia. Tu kita belajar dalam setiap perkara yang Nabi SAW tak buat. Takut apa? Takut akan menyusahkan umat dia. Kalau solat sunat pun Nabi buat kat masjid, Allah telah memerintahkan dah jadi fardu. Jadi hari ni solat fardu pun dekat masjid, solat sunat pun dekat masjid, kan? Tapi Nabi SAW sayang kepada kita. Betul buat solat sunat di rumah, solat berjemaah di masjid. Ini lebih aula bagi para lelaki. Tapi kita lihat, inilah keadaan sekarang. Apa pun perkara ibadat, semua. Lepas tu kalau kita ambil agama dengan cara mudah, na'udzubillah, habis. Perkara agama yang Allah Ta'ala beri kepada kita hari ini, tidak boleh kita menggunakan, mengamalkan dengan cara yang mudah. Na'udzubillah. Jangan. Rasa macam senang, rasa macam mudah, tapi sebenarnya menjauhkan kita daripada kualiti, kemantapan tak ada. Termasuklah apa lagi yang sekarang hari ini, baca Quran menggunakan handphone, selalu saya sebut, habis. Kualiti tak ada, kemantapan tak ada. Sebab apa? Hilang, nur hilang, sunnah hilang, semuanya hilang. Ini sedar tak sedar. Maka tuan-tuan dan puan-puan tak mulakan, inilah kita nak usahakan bagaimana seluruh ibadat kita ikut cara Nabi SAW. Bagaimana kita tahu solat, bagaimana kita tahu amalan-amalan, semua dengan Nabi SAW. Quran bagi tahu solat, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa bal nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah. Allah bagi tahu solat je. Ada Allah bagi tahu solat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Macam mana kita tahu? Daripada Nabi SAW, daripada hadis, daripada ulama, sampailah kepada kita. Allah tunjukkan kehebatan Allah. Allah boleh bagi tahu semuanya sekali, tapi Allah tunjukkan hebatnya Allah. Allah lah jadi Quran, Nabi, ulama sampai kepada kita. Allah perintahkan keluarga kamu, ajak semua orang untuk bersolat. Dan wastabir 'alaiha, dan sabar. Inilah kita nak sabar. Amalan agama ni senang ke susah? Tanya diri kita, senang ke susah amalan agama? Susah sebenarnya. Susah sebenarnya, berat sebenarnya. Ditambah lagi, pertama nafsu, kedua syaitan, ketiga ni tak nampak, nafsu, syaitan, kemudian apa dia? Anak, isteri, perniagaan, harta benda kita. Inilah. Ini yang menyebabkan kita susah nak taat perintah Allah, susah nak fokus kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, susah nak mengamalkan sunnah Nabi SAW ini. Tapi kalau kita sabar, kita buat, Allah sangat bangga. Dah naik dah, belum dah. Allah sangat bangga kepada kita.
Allah akan ceritakan, nampak makhluk aku ni, aku telah bagi dia nafsu, tapi dia ada masa untuk ingat kepada aku. Allah akan ingat. Macam mana kita ingat Allah di penduduk bumi ni, Allah akan ingat kita di atas penduduk-penduduk langit. Allah gembira, bangga. Manusia, hamba aku manusia, aku bagi dia nafsu, bagi dia macam-macam, tapi dia ada masa untuk ingat kepada aku. Ada masa untuk ingat kepada Allah. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tak minta rezeki pun daripada kamu. Allah beritahu Quran. Allah tak minta apa-apa lah dengan kita. Allah tak minta apa. Bahkan Allah yang bagi rezeki kepada kita. Allah apa Allah nak? Allah beritahu Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nak kita ibadat kepada Allah. Itu je. Allah nak ibadat kepada Allah. Apa Allah perintahkan, buat. Apa yang perintahkan, buat. Apa yang jauh, tinggalkan. Itu je. Allah tak minta yang lain. Allah akan bagi rezeki. Allah sendiri akan bagi rezeki. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan nak dapat perkara yang penting ni, perkara yang mahal, hanyalah untuk orang yang bertakwa kepada Allah, orang yakin kepada Allah. Dengan ibadat, dengan solat, dengan perkara baik, akan apa? Akan dapat bantuan daripada Allah, akan mudahkan urusan kita, akan selesaikan masalah dunia kita yang sementara. Tapi wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit. Tengok sekarang berapa ramai? Ramai tak ramai? Tak ramai, sedikit. Inilah bukti Allah beritahu Quran, sangat sedikit. Jadi orang yang sedikit sebenarnya orang yang bersyukur. Kita lah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan kita, siapa yang tak ada kesibukan? Siapa boleh cakap dia tak sibuk? Semua ada sibuk. Orang pencen ke, orang tak pencen ke, orang muda ke, orang tua, semua ada kesibukan masing-masing. Semua ada kerja, semua ada. Bila mana tak sibuk? Bila masa dia kembali kepada Allah. Itu je. Habis kembali kepada Allah, dah tak ada apa dah. Dah tak sibuk dah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah beritahu, ibadatlah kepada Allah, sukakan Allah. Sampai bila? Sampai kita meninggal je. Itu je. Allah dah kata, wastabir 'alaiha, sabar. Perkara yang ibadat dan buat ibadat semua kena sabar. Hari-hari kena solat tahajud. Hari-hari kena solat tahajud. Nak dapatkan pahala ni. Hari-hari kena, lepas tahajud subuh pula, hari kena solat subuh berjemaah. Bangun sekarang subuh pukul apa? 5.30 dah azan. Habis kalau tidur pukul 11 malam, macam mana nak bangun subuh? Subuh alhamdulillah okey lagi. Tahajud macam mana pula? Allah. Kalau pula orang yang mana kerja tengah malam, shift malam, macam mana pula lagi? Allahu akbar. Lepas tu Allah kata, wastabir 'alaiha, sabar je. Ibadat, sekali ibadat semuanya susah, bukan senang. Hari-hari nak pakai jubah, hari-hari nak pakai serban, hari-hari nak pakai siwak, asugi, semua hari-hari nak baca Yasin. Lepas tu kita syukur ulama telah fikir supaya umat ni tidak lupa. Umat ni supaya ada dengan masjid, selalu ke dekat masjid, mengibarkan masjid. Maka ulama telah buat kali malam Jumaat bacaan Yasin dalam masa seminggu. Betul? Semua tu ada tak? Apa-apa sejak dulu? Tak ada apa-apa. Didatangkan dengan apa? Dengan kuliah. Diselang-selingkan dengan kuliah, dengan Yasin malam Jumaat. Sedangkan bacaan Yasin ni bukan malam Jumaat je, hari-hari kita baca Yasin. Bukan ada urusan je, bukan kematian je baca Yasin. Tak, hari-hari baca Yasin. Hari-hari baca Al-Mulk, hari-hari baca Waqi'ah, hari-hari kena solat duha, hari-hari. Bayangkan, mana taknya Allah beritahu wastabir 'alaiha, sabar. Allah minta sabar, wastabir, sabar, minta sabar tu. Wastabir 'alaiha, sabarlah kamu ke atas solat. Jadi kita kena sabarlah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Ganjaran dia Allah pasti akan bagi. Pasti akan bagi. Wallahi pasti akan bagi. Lebih banyak kesusahan kita untuk taat perintah Allah, lebih banyak pahala Allah akan bagi. Lebih banyak kita susah untuk taat perintah Allah. Susah, rumah jauh dengan masjid contohnya. Apa pun kesusahan semata-mata untuk ibadat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sedih. Demi Allah, pasti Allah Ta'ala tak pernah bagi ganjaran yang sedikit
orang yang lebih susah untuk taat perintah Allah, lagilah Allah Ta'ala akan bagi banyak lagi dibandingkan orang yang senang, yang mudah, yang susah, sedikit untuk taat perintah Allah. Dapat juga pahala tapi tak sama dengan orang yang susah. Sebab tu orang baca Quran, orang yang pada baca Quran, ganjaran dia dapat apa? Satu je. Kalau orang yang tak pandai baca Quran, baca juga wa qali dapat dua. Pertama sebab apa? Sebab dia tersangkut-sangkut, lambat baca Quran. Yang kedua sebab baca Quran. Baca Quran, dan sebab lambat-lambat, pelan-pelan baca Quran pun Allah Ta'ala bagi pahala. Sebab tu orang yang lagi susah payah untuk taat perintah Allah, lagi banyak Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada kita. Tapi syarat dia apa? Apa syarat dia? Kena sabar. Kena sabarlah kita. Sambil sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kafiat bangun malam Nabi SAW? Antaranya ialah Nabi SAW bersabda, ahabbus salat ilallah salatu Daud, kana yanamu nisful lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi SAW bagi tahu solat malam yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah solat Nabi Daud AS. Macam mana Nabi boleh dapat tahu? Solat yang Allah paling suka ialah solat Nabi Daud AS. Jangan tanya pula, ustaz macam mana Nabi Daud solat? Itu kita tak payah dah nak ambil tahulah. Lepas tu kisah-kisah terdahulu ni kita biarkan sekadar lalu sahaja. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah nak tunjukkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ada apa? Ada kitabnya. Nabi Isa AS ada kitabnya. Semuanya ada. Allah tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW Allah bagi Al-Quran. Lepas tu adanya puasa Nabi Daud AS. Jadi solat yang paling Allah suka, yang mana Nabi SAW suka, ialah solat Nabi Daud AS. Macam mana Nabi SAW tahu? Ialah sebab Allah telah ceritakan semua kisah para Nabi kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW beritahu solat malam yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah solat Nabi Daud AS. Iaitu Nabi Daud akan tidur pada separuh malam, iaitu malam yang pertama. Bagi pada 3, 12, 2, 2, 4, 4 sampai subuh. Bagi kepada 3. Iaitu yang pertama pada awal malam, separuh malam yang awal. Iaitu kana yanamu nisful lail. Nabi Daud AS akan tidur pada separuh malam yang awal, yang pertama. Kemudian wa yaqumu thuluthahu, dan Nabi Daud AS akan bangun mengerjakan solat pada sepertiga malam. Sepertiga malam. Sepertiga malam ku apa? Dah pagi-pagi lah. Sepertiga malam. Mungkin dalam kita pun tak boleh nak andaikan. Mungkin kita boleh andaian sepertiga malam. Ku apa? 12, mungkin pukul 2, pukul 3. Solat itu sepertiga malam. Kemudian jadi Nabi ikut ni seperti Nabi Daud AS. Kemudian Nabi Daud AS akan tidur semula pada 1/6, yakni sebelum masuk subuh. Permulaan malam dah tidur, pertengahan malam bangun, tidur, pertengahan malam bangun, antara 2, 3, 2 sampai 4 tu bangun solat. Kemudian sampai sebelum subuh pula tidur. Yakni tidur semula pada 1/6, yakni sebelum masuk subuh. Mungkin kalau pukul 5.30, 5 ke, 5.10 ke, 5.20 ke, 5 suku ke, sebelum masuk subuh. Bayangkan kalau kita tidur agak-agak sampai Isra'. Allah, Isra'. Kau apa ni? Kau 7 lah bang. 7. Allahu Akbar. Bayangkan. Susah ke senang ni? Saya pun tak mampu. Awal-awal cakap, kita pun tak mampu. Dah bangun nak tidur balik, minta maaf lah. Tapi inilah solat
yang Nabi suka. Bayangkan, Allahu Akbar. Bayangkan ibadat para anbiya ni, para nabi, senang ke? Susah. Ini yang terbaik. Allahu Akbar. Kalau kita boleh buat macam ni, masya-Allah, sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bencinya syaitan. Dia ni bangun pula, dia ni dua bangun, tidur balik sebelum subuh, bangun juga dengar azan, celik. Aduhai, apa lagi hela aku nak buat ni? Lepas itulah syaitan, dalam riwayat, dalam hadis beritahu syaitan akan tidur dekat mana? Ni, yanamu syaitan ala khayshum, dalam kitab Mishkat, dalam kitab hadis, dia akan tidur kat mana? Dekat ni, kita punya rongga, ruang hidung kita. Sebab itulah Nabi perintahkan supaya kita apa dia? Bangun tidur, ambil wudu, baca doa dan ambil wudu. Kalau tidak pun apa dia? Masuk air dalam hidung istinsyak, masuk air dalam hidung. Kalau tidak, itu yang habis tu. Tak dengar, sedap je. Azan pun tak dengar lah. Jam dah kunci kat handphone pun tak dengar. Bukan satu, dua handphone, handphone suami, handphone isteri pun tak dengar. Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang di atas, dan ada juga riwayat lain, Nabi SAW beritahu, yang mana Nabi SAW mengerjakan solat witir pada akhir malam. Pada akhir malam ni, pada akhir malam. Maka ada juga beritahu solat witir yang terbaik pada akhir malam selepas dah solat tahajud, dan last sekali dah, itu yang terbaik. Iman kuat macam tuan-tuan dan perempuan, saya rasa yang macam tu lah kan, hari-hari solat witir, dah lah habis dah tahajud, 3-4 pagi dah habis tahajud, baru solat witir. Tapi saya iman lemah, lepas isyak malam dah solat witir dah. Ni tahajud bangun, solatlah tahajud, tak ada masalah, solatlah tahajud. Iman terbaik, itu dia. Nabi SAW solat witir akhir malam, last sekali. Lepas tu witir ni apa? Penutup. Lepas tu Allah Ta'ala, Innallah witrun wa yuhibbul witir. Allah Ta'ala dia lah yang ganjil dan dia suka witir, yang ganjil. Lepas tu Nabi solat witir 5 rakaat. Nabi 5, kita 1 je. Cukup lah Ustaz, boleh lah 1 pun witir apa. Tapi kalau makanan 1 je, mana boleh Ustaz, tu kan lebih lagi, tu siapa nak makan Ustaz? Astaghfirullahaladzim, bazir tu Ustaz bagi saya ni. Tapi untuk amanah agama cukuplah 1 je. Boleh kan Ustaz witir 1? Boleh. Allahu Akbar. Untuk amanah agama paling minimal kita buat, boleh lah, boleh, cukup. Solat sunat tak buat tak apa, tak perlu Ustaz. Fardu pun dah buat, okey lah tu. Solat sunat nantilah, tengoklah. Allahu Akbar. Ni pemunca kat mana? Ni semua kat hati kita. Ini kat hati kita ni, semua kat hati. Semua perkara, aspek ibadat, semua perkara ibadat, ni semua bermula di hati. Kalau hati tak kuat, agak-agak sampai ke surau, sampai ke masjid. Masjid kita, masjid kat sini okey. Cuba tengok masjid kat Batu 10. Batu 10 ke 5 kedai. Siapa yang pernah pergi masjid yang naik atas bukit, yang naik tangga tu? Siapa pernah solat kat situ? Saya kata, bang, mana yang lain? Tak ramai pun. Tak ramai Ustaz. Ustaz tengoklah tangga dia, macam tangga nak pergi syurga sana. Kita orang muda pun, ya Allah, masjid Batu 10 tak silap. Macam mana tangga dia, masjid dia? Tinggi, dongak. Allahu Akbar. Bayangkan. Kemudian Nabi SAW menggalakkan solat witir dilakukan sebelum tidur. Antaranya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam bi kulli syahr wa ra'atay duha wa ayyu utira qabla an anam." Iaitu Nabi SAW bagi tahu, teman setiaku, Nabi SAW telah memesan kepadaku 3 perkara agar aku sentiasa menjaganya. Ini yang paling basic lah, mudah lah, minimal. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. 3 hari bila tu? Pada setiap bulan. Adanya apa? Hari putih, adanya hari hitam, ada pula Isnin Khamis. Allahu Akbar.
Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat solat duha. Nampak? 2 rakaat solat duha. Yang ketiga, menunaikan solat witir sebelum tidur. Ni. Okey. Kemudian Nabi SAW solat 13 rakaat pada malam hari. Bilangan rakaat solat malam Nabi SAW. Ni ringkas ni. Masa dah cepat sekarang Masya-Allah. Jadi saya ringkaskan bilangan solat malam Nabi SAW, iaitu ada riwayat bagi tahu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW mengerjakan solat pada malam hari sebanyak 11 rakaat dan baginda berwitir dengan 1 rakaat. Kemudian apabila selesai solatnya itu, baginda berbaring di atas rusuk kanannya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maka daripada hadis ini, secara keseluruhan bilangan rakaat solat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah seperti berikut. Yang pertama, Nabi SAW mengerjakan solat 13 rakaat. Dimulai dengan 2 rakaat solat iftitah yang ringkas. Solat yang ringkas 2 rakaat. Kemudian 11 rakaat termasuk witir. Ini yang pertama. Antara yang pertama. Agak keliru sikit, tapi tak apa, saya ceritakan. Yang kedua ni lebih jelas sikit lagi, iaitu Nabi SAW solat 13 rakaat. Ni pecahan dia. 8 rakaat daripadanya ialah solat tahajud. Berapa rakaat? 8 rakaat solat tahajud. Kita hari ni tahajud gajah. Tahajud gajah 2 rakaat je. Okeylah, cukuplah. Ini yang saya mampu, Ustaz. Ini je lah 2 rakaat. 8 rakaat solat tahajud. Nabi buat macam mana? 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 4 kali. 4 kali 2, 8. 8. Tadi ada 13, baki 5. Dan 5 solat witir Nabi SAW sekaligus. Jadi hanya memberi salam pada rakaat yang kelima. Witir 5 rakaat. Bayangkan, Nabi SAW buat 5 rakaat. Kita biasa buat witir berapa? Boleh banyak? 3. Boleh nak sekaligus pun boleh, ataupun dipisahkan. Ini kelebihan solat sunat. Boleh buat macam tu. Boleh sekaligus. Imam kuat sekaligus, imam lemah macam saya, pisahkanlah. Buat 3 witir, kemudian buat 2. Ini imam lemah. Imam power kuat, buatlah straight. Tahajud nak buat dua-dua. Tahajud lemah, tak lemah lah Ustaz, habis buat berapa? Saya buat 4-4. Boleh lah, sama lah saya. Contoh macam buat 4-4. Yang penting apa dia? Kita buat. Tidak. Semua ada kaifiat dan ada caranya. Terbaiknya kita buat semua asing-asing. Solat tahajud asing, solat duha, solat hajat asing, solat taubat. Dan semua ada kelebihan dia masing-masing. Mana tidak? Tak. Hanya solat tahajud, kemudian baki solat witir. Ini yang ada dalam riwayat ni lah, bagi tahu solat Nabi SAW. Dan dia bagi tahu juga, ini hanyalah, last sekali dia bagi tahu, ini hanyalah yang orang kata yang Nabi SAW solat paling kurang, inilah dia 13 rakaat pada solat malam. Ada juga, cuma saya dah terlepas, dah baca dah, kita dah terlepas. Mana dah lupa dah. 13 rakaat ada satu riwayat, satu lagi riwayat 9 rakaat, iaitu Nabi SAW solat tahajud 8 rakaat, kemudian solat witir 1 rakaat. Pun ada riwayatnya juga.
Kemudian ada juga yang mana Nabi SAW solat 11 rakaat je, 8 tahajud, 3 rakaat witir. Lepas tu saya tadi banyak riwayat yang mana banyak riwayat yang mana Nabi SAW solat malam. Ini banyak. Ada yang 13 rakaat, tu pecahannya 8 tahajud baki witir. Ada yang 11 rakaat, 8 tahajud 3 witir. Ada yang 9 rakaat, 8 tahajud 1 witir. Tu dah dia. Bayangkan Nabi SAW buat solat tahajud pun dah bagai-bagai lah. Riwayat Nabi buat 13, Nabi buat 11, Nabi buat 9. Kita 2 je. Daripada kecil sampai ke besar buat 2 je Ustaz. 2 je. Allahu Akbar. Nabi 13, 11, 9. Ini apa yang sempat saya baca ni, ada lagi ni tapi tak sampai. Jadi ada yang ingat tak ingat. Bayangkan, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan untuk beribadat seperti mana ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti ni perbincangan tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita dengar pada malam ini, pertama sekali Allah Taala bagi kita semangat untuk tambahkan tekad ibadat kita. Kita dunia pun nak upgrade, agama tak apalah, cukuplah ni Ustaz, tak apa. Masuk syurga kan bukan dengan ibadat, dengan rahmat Ustaz, bukan dengan ibadat. Senang je cakap Ya, mudah-mudahan apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kalian saya. Dan minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qauli hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.